Buletin 1.30 19 April, anda bersama saya Syafiq Anan. Kita terus ke tajuk utama tengah hari ini. Malaysia perlu lonjakan luar biasa untuk capai status negara maju dalam kerangka madani. Pemandu rentung, kereta terbabas dan melanggar pembahagi jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia tidak boleh terus selesa dengan keadaan sedia ada. Sebaliknya, negara memerlukan satu lonjakan luar biasa untuk mencapai status negara maju dalam kerangka madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan negara tidak mempunyai pilihan lain. Perubahan besar perlu dilaksanakan bagi menghadapi cabaran masa depan. Jelasnya, rakyat dan negara berisiko tercicir daripada arus pembangunan global jika terus terperangkap dalam naratif lama yang hanya memfokuskan isu kaum dan agama. Mesti ada lonjakan, mesti ada quantum leap. Dia tidak boleh dalam kadar perubahan biasa. Apa-apa pun perubahan bila dia cepat, dia akan mengundang masalah. Sama ada ketegangan politik atau sosial, tetapi kalau kita tanya diri kita, adakah tidak pilihan? Jawabnya tidak. Beliau berkata demikian semasa menjadi moderator Forum Ilmuwan Malaysia Madani siri kelima malam tadi. Datuk Seri Anwar bagaimanapun menegaskan Malaysia tidak boleh menjadikan China sebagai rujukan dalam melaksanakan perubahan. Ini kerana terdapat perbezaan ketara dari segi sistem dan latar politik antara kedua-dua negara. Tambahnya, Putrajaya telah pun mengambil beberapa langkah lonjakan baru, antaranya pelaksanaan penyasaran subsidi secara bersasar. Namun, pendekatan itu memerlukan keberanian dan kebijaksanaan dalam menangani sentimen rakyat. Di pentas sama, Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani menegaskan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan GLIC tidak seharusnya beroperasi semata-mata berasaskan matlamat keuntungan. Sebaliknya, syarikat-syarikat ini perlu berperanan sebagai pemacu pembangunan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Ialah macam mana this company, dia punya pengurusan boleh keluar dan lahirkan talent untuk negara. It's not government to come out the talent. This is the outfit to produce a lot of talent. One, and then various industry. Number two, what did they do? Dia menjadi sebuah syarikat-syarikat ini menjadi enabling kepada creation of a supply chain. Ujarnya, peranan sebagai pemudah cara itu penting untuk mengurangkan kebergantungan kepada produk import. Langkah itu juga berpotensi membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Mengulas isu defisit fiskal, Datuk Seri Johari berkata, GLIC termasuk kumpulan wang amanah persaraan KUAP perlu menjana lebih banyak pelaburan dan meningkatkan pulangan. Jelas beliau, defisit fiskal negara dapat dikurangkan jika kumpulan itu mampu menampung kos pengurusan dana pencen sektor awam yang kini mencecah RM30 bilion setahun. Pemandu ditemui rentung dalam sebuah kereta yang terbabas dan melanggar pembahagi jalan. Kejadian berlaku kira-kira jam 11 malam di Lebuhraya Utara Selatan, arah utara dekat Pendang, Kedah. Kereta dipercayai terbabas dan melanggar pembahagi di sebelah kiri jalan. Kemalangan menyebabkan kenderaan itu terbalik sebelum terbakar. Operasi pemadaman api dilakukan pasukan bomba Guar Cempedak dan Pendang. Api berjaya dikawal sekitar jam 12.40 tengah malam. Mayat seorang bangsa dalam kereta berada dalam keadaan rentung, namun jantina serta identitinya belum dikenal pasti. Di Sarawak, 2 maut manakala 2 lagi parah dalam kemalangan di Bintulu. Nahas membabitkan sebuah pikap dan sebuah kereta itu berlaku di persimpangan lampu isyarat Paragon jam 11 malam tadi. Dalam kejadian itu, 4 mangsa termasuk 3 wanita menaiki kereta terbabit. 2 mangsa wanita tersepit dalam kenderaan. Pihak bomba mengambil masa kira-kira 20 minit untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa menggunakan peralatan khas. Mangsa Yu Siu Lee, 34 tahun dan Janam Ampar, 44 tahun,
disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat kedua-dua mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Bintulu. Kesemua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Sama. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Pasangan suami isteri cedera selepas terbabit dalam kebakaran membabitkan 2 rumah di Kampung Tudan Baru di Keningau, Sabah malam tadi. Kejadian menyebabkan keluarga terbabit tinggal selai sepinggang selepas kediaman mereka hangus dijilat api. Kebakaran berlaku kira-kira jam 7 malam tadi, membabitkan 2 rumah yang musnah keseluruhannya. Penghuni rumah pasangan lelaki berusia 43 tahun cedera melecur pada bahagian tangan, manakala isterinya 42 tahun melecur di muka. Kedua-dua mangsa menerima rawatan di Hospital Keningau. Kerja pemadaman api dilakukan pasukan bomba Keningau. Api dapat dikawal dan operasi ditamatkan sekitar jam 9.40 malam. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keunggulan setiap masa, Kowe Ais. Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri terus menjadi pengikat ukhuwah antara pemimpin dan rakyat. Terkini Kementerian Peladangan dan Komoditi dengan kerjasama Parlimen Titiwangsa menganjurkan majlis sederhana tetapi meriah bagi menyambut Syawal bersama penduduk setempat. Bertempat di pintu gerbang Kampung Baru Ibu Negara, majlis mula dikunjungi orang ramai sejak jam 10 pagi tadi. Untuk merasai suasana di lokasi, kita teruskan saja bersama rakan setugas, wartawan Fahiz Arif. Silakan Fahiz. Baik, terima kasih Syafiq di Balai Berita Bangsa yang seperti yang dimaklumkan saya kini berada di perkarangan pintu gerbang Kampung Baru Kuala Lumpur yang mana julung kalinya Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Parlimen Titiwangsa menganjurkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri dan boleh dikatakan setakat ini sambutan kemeriahannya cukup meriah dengan kunjungan khususnya warga Parlimen Titiwangsa. Dan kalau tadi saya boleh katakan di sini pelbagai aktiviti dan juga juadah disediakan dan lebih 15 dorongan makanan turut disediakan, boleh katakan lemang, lodeh, sati semuanya ada. Dan untuk bercerita mengenai kemeriahan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri ini bersama dengan saya ketika ini merupakan Menteri Perdagangan dan Komoditi serta Ahli Parlimen Titiwangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Baik Datuk, terima kasih bersama dengan Bulletin 130 ketika ini. Dan ya Datuk, setakat ini saya difahamkan sasaran 20,000 pengunjung yang akan mengunjungi Majlis Rumah Terbuka ini. Boleh berkongsikan? Majlis saya ini saya mulakan pada pukul 11 tapi pengunjung dah datang 10.30. Jadi kita buka 10.30. Jadi kita akan tamat dalam jam pukul 3. Setakat hari ini saya jangkakan makanan yang kita sediakan untuk 20,000 orang. Kita ada 50 stall, macam-macam makanan Melayu ada. Yang mana ada kat Kampung Baru, Datuk Keramat, semua kita bawa ke sini. Jadi saya jemputlah kepada mana-mana pengunjung yang ada di sekitar Kuala Lumpur ni. Kita masih ada lagi 1 jam 20 minit. Untuk adik, anytime boleh datang. Itu jika tidak keberatan sedikit perkembangan di kampus Sungai Baru. Oh, Sungai Baru. Tadi ramai reporter tanya saya pasal perkembangan Sungai Baru ni. Jadi saya dah komen cerita ni banyak. Jadi banyak NGO dan TikToker yang datang daripada luar masuk Sungai Baru nak dapat dia punya virality. Maka dia buat cerita-cerita yang mereka tak faham fakta. Jadi saya dah beberapa kali saya beritahu bahawa isu flat Sungai Baru ni punca dia adalah apabila ramai penduduk-penduduk di situ, bagi saya dia tertipu lah. Dia tertipu. Waktu itu saya jadi wakil rakyat masa penggal pertama, saya dah pesan dengan mereka jangan sign agreement. Tapi akhirnya apabila saya cuti 5 tahun, maka dia orang sign agreement selepas saya kalah pilihan raya lah. Jadi bila saya dah menang balik pada PL15 ni, bila saya tengok, jadi ada banyak isu yang berbangkit kerana tidak ada pemimpin-pemimpin pada ketika itu, sama ada yang jadi wakil rakyat dan juga yang jadi menteri wilayah pada ketika itu, tidak menjaga kepentingan penduduk Sungai Baru. Jadi saya dah beritahu semua rakan-rakan media, insyaAllah minggu depan saya akan cerita soal Sungai Baru ni supaya semua rakyat, khususnya orang Melayu, faham soal ini daripada mula sampai hari ini. Apa sebab dia jadi macam ni. Ya? Jadi supaya
NGO yang nak memperjuangkan Sungai Baru ni, dia kena faham. Yang kedua, mana-mana politician yang nak faham juga kena datang saya punya press conference ini. Dan saya tengah bincang dengan kalau boleh dengan stesen-stesen TV untuk dia dengar secara live. Saya nak explain ini dalam program 1 jam khas untuk ini. Okey? Jadi yang itu saya akan kongsi fakta semua. Sebab banyak orang confuse. Ya? Penduduk yang sign agreement ni mula-mula dia tak confuse, kan dia jadi confuse. Kemudian orang yang kena mengambil tanah mereka telah diambil melalui compulsory acquisition juga ada masalah. Kerana mereka ini tidak ada siapa defend dia pada ketika akta pengambilan ini dilakukan. Okey? Sedikit pendek saja. Warga Parlimen Wangsa untuk datang memeriahkan lagi beberapa jam yang ada ni. Kita ada 1 jam lebih lagi. Jemput adik. Boleh tangkap gambar dengan ramai kawan-kawan yang datang pada hari ini. Terima kasih, Dato'. Okey, baik. Jadi saya kira setakat ini itu saja perkembangan langsung saya boleh kongsikan dari perkarangan pintu gerbang Kampung Baru ini. Jadi kepada anda jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri ini kerana berbaki lagi beberapa jam. Jadi pendek kata sawit merimbun ladang berjasa getah ditores setiap pagi. Parlimen Titiwangsa bersama PKPK tercinta menjemput tuan-puan berhari raya di sini. Sekian daripada saya Faiz Arif melaporkan langsung dari Kampung Baru. Kembali ke rakan setugas Syafiq Adnan di Balai Berita Bangsa. Silakan Syafiq. Baik, terima kasih Faiz langsung dari Kampung Baru Ibu Negara. Kita terus saja ke laporan berikut. Kerajaan negeri berhak untuk tidak meluluskan permohonan lesen oleh peniaga rokok elektronik atau vape. Tindakan melalui pihak berkuasa tempatan PBT itu selaras dengan peruntukan undang-undang kecil yang membolehkan kerajaan negeri menetapkan dasar penjualan peranti berkenaan di negeri masing-masing. Ruang dari sudut peruntukan perundangan kecil mereka di peringkat negeri. Jadi saya kira itu adalah satu ketetapan yang dibuat atas dasar polisi yang dibuat oleh setiap negeri dalam persekutuan. Jelasnya di peringkat Persekutuan Kawal Selia, penjualan vape adalah mengikut Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Ia dilaksanakan secara berfasa sejak 1 Oktober tahun lalu. Penguatkuasaan akta itu bagaimanapun masih di peringkat advokasi serta penyesuaian diri oleh peniaga sebelum tindakan penguatkuasaan sepenuhnya 1 Oktober ini. Khamis lalu, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Pichai berkata, kerajaan negeri boleh mengharamkan penjualan vape yang kini menjurus kepada penyalahgunaan dadah sintetik baru. Tegasnya perkara itu semakin membimbangkan apabila terdapat pelajar sekolah seawal usia 13 tahun dikesan menggunakan vape mengandungi bahan dicampur dadah. Buletin 1.30 berehat seketika selepas ini. Hizbullah tegaskan tidak akan letak senjata untuk sesiapa. Keunggulan setiap masa, Kowe Ice. Navigating shifting markets. How prepared is the Takaful industry? Can strategic focus drive growth in a rapidly evolving sector? How is Takaful Malaysia positioning itself for what's next? Zahir Kelvin Ong Abdullah speaks with Takaful Malaysia Group Chief Executive Officer Nur Azman Zainal. Only on Money Matters this Saturday at 5 p.m. on TV3 and stream on Tonton. Bertemu semula dalam Buletin 1.30. Kementerian Pendidikan KPM tidak akan bertolak ansur dengan sebarang bentuk salah laku membabitkan warga pendidik, terutamanya kesalahan berkaitan salah laku seksual. Ia termasuk kes melibatkan seorang guru lelaki yang didakwa menghantar pautan lucah kepada rakan sekerja wanita di Johor. Jelasnya KPM yakin siasatan menyeluruh akan dilakukan pihak berkuasa dengan telus. You touch, you go, macam mana saya selalu sebut. Dan siasatan ini kita akan siasat secara menyeluruh dan kita berpegang kepada garis panduan yang sudah pun kita ada dan peraturan-peraturan sedia ada. Jadi penegasan telah pun kita buat berulang kali dan kita akan teruskan penegasan itu dari semasa ke semasa.
Rabu lalu, suspek berusia 32 tahun ini direman 7 hari bagi membantu siasatan kes terbabit. Lelaki yang bertugas di sebuah sekolah menengah di Johor Bahru itu ditahan setelah perlakuannya didedahkan mangsa. Guru wanita itu juga mendakwa pernah menyaksikan suspek berkelakuan intim dengan beberapa pelajar perempuan. Cubaan pekerja warga asing berpura-pura menjadi pelanggan restoran di sekitar Bukit Bintang dan Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur gagal mengaburi pihak berkuasa. Kesemua mereka ditahan dalam serbuan op selera oleh Jabatan Imigresen JIM Kuala Lumpur yang bermula jam 10.40 malam tadi. Dalam serbuan itu, beberapa warga asing cuba melarikan diri dan menyorok di dalam premis. Ada juga yang berpura-pura mahu membeli makanan bagi mengelak ditahan, namun helak itu tidak berjaya. Pengarah Imigresen Kuala Lumpur, Wan Muhammad Salpi Wan Yusof memaklumkan, operasi dijalankan ke atas 8 premis restoran hasil aduan awam. 68 individu diperiksa termasuk 8 warga tempatan. Daripada jumlah itu, 46 warga asing ditahan kerana disyaki pendatang asing tanpa izin atau parti. Mereka terdiri daripada 40 lelaki dan 6 wanita yang didapati melakukan pelbagai kesalahan imigresen, antaranya tiada permit sah dan melanggar syarat PAS. Tangkapan melibatkan warga Yaman, Syria, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Myanmar, Afghanistan dan Filipina. Mereka berusia antara 28 hingga 50 tahun. Kesemuanya ditahan dibawa ke Depoh Imigresen Bukit Jalil untuk tindakan lanjut. Selama 13 tahun, seorang wanita terlantar akibat lumpuh dan menderita akibat tempurung kepala pecah. Nasib itu dialami Nur Hidayah Muhammad Nur, 35 tahun, akibat nahas jalan raya yang meragut nyawa ibu dan bapanya pada 2012. Kemalangan jalan raya pada Mei 2012 di Taiping, Perak menyebabkan Allahyarham Korporal Muhammad Nur Mat Isa dan isteri Maswiyah Maswan parah sebelum pasangan itu meninggal dunia sebulan kemudian ketika menerima rawatan di hospital. Anak bongsu Nur Hidayah yang ketika itu berusia 22 tahun terselamat. Dia yang lumpuh dan mati sebahagian otak kini bergantung sepenuhnya kepada kakak dan abang ipar di Taman Kamunting Mutiara. Dah sebab dua kali dah masuk titanium. Bila dah masuk titanium, doktor tak syorkan lah masuk lagi sebab masa operasi pun dia masuk titanium tu pun doktor kata dia tengah sawan paling teruk. Nasib anak pesara polis itu menerima perhatian Persatuan Pegawai Kanan Polis Besar Malaysia RESPA untuk membantu dan menyumbang supaya kita dapat memberi sedikit keselesaan kepada adik Hidayah. Begitu juga kepada ahli keluarga adik Hidayah ni yang amat-amat prihatin menjaga dia 24 jam sehari. RESPA menyampaikan bantuan lebih RM20,000 bagi menampung kos penjagaan Nur Hidayah. Pihak RESPA berhubung termasuk pakar di luar negara bagi menilai rawatan susulan bersesuaian. Kita kembali dengan laporan antarabangsa. Ketua Kumpulan Hizbullah Naim Kasim menegaskan bahawa pihaknya tidak akan meletakkan senjata untuk sesiapa. Kenyataan itu dibuat susulan desakan Washington terhadap Beirut supaya gerakan yang disokong Iran itu menyerahkan senjatanya. Presiden Lubnan Joseph Aoun berkata beliau mahu menjadikan 2025 sebagai tahun menghadkan senjata hanya di tangan kerajaan dan berharap dapat mencapainya melalui dialog dengan Hizbullah. Kasim berkata kumpulannya sedia berdialog mengenai strategi pertahanan tetapi tidak akan melakukannya di bawah tekanan pendudukan Israel. Di bawah perjanjian gejatan senjata November, Israel sepatutnya menarik balik semua tenteranya dari selatan Lubnan. Sebaliknya, rejim Israel terus melancarkan serangan hampir setiap hari. Perang perdagangan yang berlarutan menyaksikan China mengembalikan semula pesawat Boeing yang ditempah ke Amerika Syarikat. Tindakan itu sebagai amaran Beijing kepada Washington susulan kenaikan kadar tarif yang dikenakan ke atas negara itu. Ia juga dilihat permulaan syarikat penerbangan China menangguhkan penerimaan pesawat baru dari Amerika Syarikat. Boeing sebelum ini dilaporkan berdepan larangan import dari China berikutan ketegangan yang semakin meningkat. Pengeluar pesawat Amerika Syarikat itu merekodkan 1/4 daripada penghantaran pesawat ke China. Data Boeing menunjukkan 130 pesanan belum dipenuhi untuk syarikat penerbangan dan pemajak yang berpangkalan di China termasuk 96 pesawat 737 MAX.
Ke laporan sukan, penderitaan dialami legenda olahraga negara G. Saravanan yang menghidap penyakit saraf mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bekas pemenang pingat emas acara 50 km jalan kaki Sukan Commonwealth 1998 itu yang sedang dirawat diberikan suntikan semangat serta sumbangan wang tunai. Bekas jago acara jalan kaki negara, G. Saravanan, ketika ini dirawat di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM di Ibu Negara. Beliau ditimpa musibah apabila menghidap penyakit jarang berlaku, motor neuron disease MND, sama seperti pernah dialami legenda bola sepak Dato' Mokhtar Dahari. Penderitaan terbabit turut diikuti Perdana Menteri yang mengutuskan wakil menerusi setiausaha politiknya Dato' Ahmad Farhan Fauzi untuk melawat. Rombongan disertai Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim bersama ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim. Pemenang emas acara 50 km di Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998 itu diberikan sumbangan RM10,000 serta kata-kata amanat. Pendahulu Liga Bola Sepak Profesional Arab Saudi Al-Ittihad dikejutkan dengan kekalahan kepada pasukan kelompok bawahan Al-Fatih 0-2. Al-Ittihad berkunjung ke Stadium Prince Abdullah bin Jalawi di Hofu menentang pasukan tangga ke-13 Liga. Minit ke-10, Amin Sebai meletakkan tuan rumah di depan. Al-Ittihad selepas itu memperoleh penalti, namun sepakan diambil Fabinho diselamatkan penjaga gol lawan. Matias Vargas kemudian menyukarkan peluang pelawan dengan jaringan kedua minit ke-69. Al-Fatih ceria merakam kemenangan ke-8 musim ini dan naik ke posisi 13 menerusi 29 mata. Al-Ittihad pula gagal melebarkan jurang mata di carta teratas dengan 65 mata selepas 28 perlawanan sambil diikuti Al-Hilal yang terpisah 4 mata di tempat kedua. Sekian Buletin 1.30. Terus dapatkan berita penting dalam dan juga luar negara di aplikasi Tonton. Daftar percuma sekarang dan saksikan live TV di Tonton. Kami tinggalkan anda dengan visual ukiran pasir di Bolivia. Saya Syafiq Anan. Salam hormat dan Assalamualaikum.